Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya dihantar satu video di aplikasi WhatsApp ada, di Telegram ada, tentang satu orang Habib Rehan Al-Qadri, yang mana diberikan satu dakwaan yang saya rasa sangat patut untuk kita berikan reaction. Dan kenyataan beliau ini bukan sekadar di-share oleh orang-orang di Indonesia juga, tetapi di Malaysia juga banyak yang share dan banyak yang telah salah faham terhadap isu ini disebabkan kenyataan daripada Habib Rehan Al-Qadri. Sebelum kita bincang, kita dengar dulu apa yang beliau sebutkan. Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahawa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Okey, baik sahabat, itu adalah kenyataan daripada Habib Rehan yang saya tahu bahawa dia adalah anak murid kepada Habib Bahar bin Smith, yang daripada sudut disiplin ilmu, dia ni memang banyak masalah daripada sudut disiplin ilmu. Tetapi dia menggunakan gelaran Habibnya, iaitu keturunan Nabi SAW, untuk berceramah dan juga menyampaikan dongengan-dongengan yang tidak benar. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Pertama, sahabat-sahabat, sekali kita dengar dakwaan bahawa Habib ini sebut Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj, bertemu dengan Allah sebanyak 70 kali setiap hari, kita dah tahu bahawa ini memang satu kenyataan yang cukup merapu. Secara ringkasnya, ia mahu seolah-olah menunjukkan Tok Wali itu lebih tinggi darjatnya jika nak dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan Nabi Muhammad SAW saja, Nabi-Nabi yang sebelum itu lagi. Seolah-olah Nabi Muhammad ni dia tak ada apa-apa jika nak dibandingkan dengan para wali mereka. Sedangkan dalam satu sisi, mereka duk puji-puji Nabi SAW, bahkan mengangkat diri mereka dan keturunan mereka kepada Nabi SAW. Tetapi kenyataan ini sangat merendah-rendahkan Nabi SAW. Apa yang berlaku pada Nabi Muhammad itu seolah-olah bukanlah mukjizat, kerana mukjizat ini hanya seorang saja boleh ada. Tapi Tok Wali dia boleh mengalahkan mukjizat itu lebih 70 kali. Kalau Nabi SAW sekali saja, dia sampai 70 kali. Sahabat-sahabat, kita dilarang untuk terima semua perkara yang kita dengar. Apatah lagi cerita-cerita pelik, cerita-cerita merapu seperti ini, dongengan-dongengan yang merapu seperti ini. Inilah disiplin kita yang diajarkan oleh agama kita. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 36. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu sebut sesuatu perkara yang kamu tidak ketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu, semua itu akan dipersoalkan oleh Allah. Jadi apabila kita mendengar sesuatu, kita kena hati-hati dahulu sebelum kita nak percaya. Kerana ayat 36 surah Al-Isra ini telah melarang kita daripada terus percaya. Bahkan dia perlu digabungkan dengan hadis Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tama'ninah fa inna sidqa tama'ninah wa innal kadhib ribah fa innal kadhib ribah. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang kamu tidak ragu. Sesungguhnya kebenaran itu mendatangkan ketenangan, manakala penipuan itu seringkali mendatangkan keraguan. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, dan penjelasan panjang berkaitan tentang hadis ini anda boleh dapatkan pada muka surat 117 dalam buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 ni. Sangat menarik untuk anda baca tentang penjelasan terhadap isu hadis ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi, kalau ada orang pelik dengan kisah yang dibawakan oleh Habib ini, ia bukan bermaksud dia sudah menjadi penentang wali dan juga penentang Habib. Tanda orang ini dia telah mengikuti disiplin ilmu agama, iaitu timbul perasaan syak dan tidak tenang apabila mendengar sesuatu cerita yang boleh jadi bohong dan tidak benar. Yang tu disiplin pertama, jangan terus percaya. Yang disiplin kedua pula ialah jangan sampaikan sesuatu yang belum pasti, sekalipun yang menyampaikannya adalah mungkin orang baik, mungkin kaki masjid, mungkin tok imam, tok masjid dan sebagainya. Di dalam hadis Nabi SAW sebut, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu digelar
pembohong apabila dia hanya menyampaikan semua saja yang dia dengar. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Telah terbukti dalam banyak video-video reaction kita sebelum ni, ramai ustaz-ustaz kita, dia tak study dulu, dia tak jujur di dalam menyampaikan sesuatu. Sampaikan ada hadis yang memang wujud dalam kitab pun dia selewengkan. Bahkan yang tak ada dalam kitab pun dia pergi tambah sekali. Ini telah kita buktikan dalam video-video reaction kita sebelum ni. Apatah lagi kisah merapu wali Mi'raj sampai 70 kali ni. Siapa percaya? Tak patut kita percaya. Melainkan kita telah merosakkan akal kita untuk mempercayai kisah-kisah seperti ini. Kedua, kalau ikutkan cerita Habib ini, orang membayangkan wali-wali ini adalah manusia yang mempunyai superpower dan mempunyai kelebihan yang melampaui Nabi. Seolah-olah mereka ini lebih baik dan tinggi darjatnya berbanding dengan para Nabi. Sedangkan secara hakikatnya, para Nabi lebih tinggi darjatnya berbanding para wali. Bahkan berbanding seluruh manusia yang ada atas muka bumi ini. Inilah yang menjadi pegangan Al-Asy'ariyah yang kami sendiri belajar dekat Al-Azhar dahulu. Bahkan Abu Ja'far At-Tahawi, dia pernah rekodkan satu disiplin yang tegas di dalam kitab akidah beliau. Dia kata, Abu Ja'far At-Tahawi berkata, "Wala nufassil ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihimussalam wa naqul nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya." Kami tidak melebihkan seorang wali daripada para nabi. Justru itu kami mengatakan bahawa seorang nabi itu saja lebih mulia daripada semua para wali. Anda boleh rujuk dalam matan Aqidah At-Tahawiyah. Oleh itu, kita tak boleh percaya kisah-kisah yang menunjukkan wali ini lebih berbanding para nabi. Apatah lagi bila kisah-kisah itu seolah-olah menentang keutuhan wahyu seperti kisah ini. Imam Asy-Syaukani rahimahullah disebut dalam kitab Qatrul Wali ala Hadithul Wali. Mereka yang dihitung sebagai wali Allah mestilah beriman kepada Allah SWT, malaikatnya, kitab yang diturunkannya, para rasul dan takdir yang baik dan buruk seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Meninggalkan apa yang dilarang serta memperbanyakkan ketaatan kepada Allah SWT. Maka mereka ini digelar sebagai wali Allah. Dan sesiapa yang bersikap sebaliknya, maka mereka itu bukanlah daripada kalangan wali Allah. Bukanlah sedikit pun tergolong di dalam naungan Rahmaniyah, iaitu rahmat Allah. Bahkan mereka tergolong di dalam kumpulan syaitaniyah, termasuk di dalam syaitaniyah, tipu daya syaitan. Anda rujuk dalam Qatrul Wali ala Hadithul Wali, jilid yang pertama, muka surat 256. Jadi kita simpulkan di sini bahawa cerita itu merepek, dongeng dan merapu. Menariknya sahabat-sahabat, saya ada tonton satu video yang dia nak backup balik video ni. Dia boleh kata maksud Mi'raj dekat sini bukanlah Mi'raj macam Nabi, tapi maksudnya adalah salat. Yang pertama sahabat-sahabat, takwilan ni batil. Mi'raj bukan salat dan tidak digunakan perkataan Mi'raj dengan maksud salat. Jika digunakan juga, maka ia adalah maksud yang rosak. Yang kedua, kalau maksud Mi'raj adalah salat dengan pelbagai takwilan batil, maka salat itu adalah doa daripada terjemahan bahasa Arab. Adakah ia juga bermaksud wali itu berdoa 70 kali sehari? Sahabat-sahabat, secara jelasnya ini adalah dongengan-dongengan yang merapu, yang tidak lagi boleh diselamatkan. Dia merepek, dia meraban, kita kena tinggalkan. Balik kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, panduan-panduan yang telah disebutkan oleh baginda, disyarahkan oleh para ulama kita yang mu'tabar. Dapatkan buku Hadis 40 syarah oleh Imam Dr. Mustafa di Al-Bura dan Dr. Muhyiddin Mistu yang kita telah terjemahkan. Saya letakkan link dekat bawah. Dapatkan hari ini juga sahabat-sahabat. Ini adalah panduan yang sangat-sangat penting supaya kita tidak merapu, merepek, meraban, dan kita merujuk kepada panduan-panduan yang telah diberikan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala alam sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih Bukhari sahabat-sahabat.